Assalamualaikum, saya Zuraidah Ahmad dari Politeknik Port Dickson. Mewakili rakan penyelidik akan membentangkan satu kertas konsep yang bertajuk Penggunaan Peta Konsep bagi Menggalakkan Pembelajaran Bermakna. Pembelajaran secara menghafal merupakan kaedah penyimpanan data dalam minda tanpa perlu pemahaman terhadap data yang disimpan. Manakala, pembelajaran bermakna membolehkan pelajar mengaplikasi pengetahuan sedia ada bagi memahami konsep yang baru, seterusnya membuat penafsiran mereka sendiri. Pembelajaran bermakna membolehkan pelajar mempunyai pemahaman yang jelas mengenai sesuatu konsep, perkaitan antara konsep-konsep tersebut dan dapat memberi contoh bagi setiap konsep. Seterusnya mampu mengembangkan kerangka pengetahuan mereka. Oleh itu, walaupun pembelajaran secara hafalan adalah teknik pembelajaran yang berguna, tetapi pembelajaran bermakna membolehkan pelajar menguasai konsep utama sesuatu bidang ilmu. Pembelajaran bermakna adalah merupakan tonggak dalam perkembangan kognitif. Pembelajaran secara menghafal telah lama dipraktikkan di institusi pendidikan di Malaysia. Kajian lepas mendapati teknik pembelajaran ini tidak dapat membantu pelajar memahami sesuatu konsep secara mendalam, tidak mampu menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan terdahulu dan sering berlaku kesilapan dalam memahami konsep. Kecenderungan memilih pembelajaran secara menghafal juga telah melemahkan pengembangan kemahiran seperti pemikiran kritis, pembelajaran sepanjang hayat, penyelesaian masalah dan kreativiti. Oleh itu, adalah penting bagi Politeknik Malaysia menggunakan pendekatan yang sesuai bagi membolehkan pembelajaran bermakna berlaku. Peta konsep telah lama diiktiraf sebagai teknik pengajaran yang berkesan bagi menyokong pembelajaran yang bermakna dan telah menjadi bidang kajian yang semakin penting. Kajian lepas mendapati penggunaan peta konsep mempunyai sumbangan positif dalam pembelajaran, dapat membantu pelajar menghubungkan antara teori dan praktikal, meningkatkan autonomi pembelajaran dan kecekapan belajar, mempunyai pemahaman dan pengekalan pembelajaran yang lebih baik serta mampu membangunkan kemahiran berfikir aras tinggi. Peta konsep juga telah digunakan dalam bidang pengajaran dan penyelidikan seperti parasitologi, kejururawatan, perubatan, sains, mempelajari bahasa asing, pendidikan seni, reka bentuk serta e-pembelajaran. Peta konsep dikembangkan oleh Novak dan rakan berdasarkan model pembelajaran bermakna Ausubel yang merupakan salah satu teori pembelajaran kognitif. Peta konsep adalah alat grafik untuk menyusun dan mewakili pengetahuan. Ia boleh digunakan sebagai perwakilan pengetahuan pelajar dalam bentuk struktur berhierarki menggunakan konsep dan kata hubung bagi memudahkan pelajar menghubungkaitkan maklumat baru kepada maklumat sedia ada. Ciri visual peta konsep menjadikannya lebih berkesan berbanding teks atau lisan dalam meningkatkan pemahaman, pengekalan dan penggunaan maklumat. Teori pembelajaran bermakna Ausubel adalah salah satu teori yang berjaya menjelaskan bagaimana pembelajaran bermakna berlaku. Ia telah diperkenalkan oleh David Ausubel pada tahun 1967. Pembelajaran bermakna terdiri daripada hubungkait maklumat baru dengan pengetahuan terdahulu. Sehubungan itu, pelajar mempunyai peranan yang aktif kerana mereka perlu menstruktur semula, menyusun maklumat yang diterima dan membuat tafsiran sendiri. Model fasa pengajaran Ausubel mengandungi 3 fasa iaitu fasa pendedahan awal, penyampaian tugas dan bahan pembelajaran dan pengukuhan organisasi kognitif seperti yang dipamerkan dalam jadual. Rajah ini adalah merupakan kerangka konsep yang telah kami hasilkan berdasarkan kajian literatur. Ini adalah kerangka penggunaan peta konsep bagi menggalakkan pembelajaran bermakna yang kami namakan sebagai COMEL, iaitu singkatan bagi Concept Mapping for Meaningful Learning. Kerangka COMEL ini dibina berlandaskan model sistem proses kajian tindakan dan model fasa pengajaran Ausubel. Kajian tindakan merupakan metodologi yang telah diperakui bagi memupuk inisiatif inovasi yang berterusan, seterusnya menghasilkan perubahan. Oleh itu, menggabungkan kedua-dua model ini dijangka dapat menghasilkan inovasi dalam pengajaran, mengubah pendekatan pengajaran secara hafalan kepada pembelajaran bermakna
dan akhirnya dapat meningkatkan kualiti graduan. Bagi perancangan awal, pelajar dibahagikan kepada kumpulan dan kemudian kumpulan ini adalah kekal sepanjang semester. Setiap kumpulan terdiri daripada 5 hingga 7 orang pelajar. Pada fasa pendedahan, pelajar diberikan maklumat berkaitan khusus. Setiap pelajar secara individu diberikan tugasan untuk menghasilkan peta konsep berkaitan topik. Ini bagi memastikan semua pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahami topik tersebut dan mempunyai tahap asas pengetahuan yang baik untuk membolehkan mereka melakukan perbincangan dalam kumpulan. Pada fasa kedua, aktiviti pembelajaran dilaksanakan, kuliah diberikan dan diikuti dengan kumpulan pelajar berbincang dan menghasilkan peta konsep bagi kumpulan mereka. Menurut kajian lepas, penggunaan peta konsep berkumpulan adalah lebih baik berbanding secara individu dan dapat menjana kandungan ke tahap konseptual yang lebih tinggi. Pada fasa ketiga adalah merupakan fasa pengukuhan. Pada fasa ini, pelajar menunjukkan kebolehan mengaplikasi pengetahuan yang telah diperolehi dalam menyelesaikan isu sebenar. Ia mendorong pelajar untuk menyelesaikan masalah dunia sebenar sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan. Oleh itu, sebagai kesimpulan, Comel menawarkan strategi yang fleksibel bagi menghasilkan pembelajaran bermakna kepada pelajar. Comel menggunakan aktiviti pembelajaran yang pelbagai termasuk pembacaan terpilih, carian internet, kerja projek dan perbincangan. Ia membolehkan proses pengajaran dan pembelajaran dilakukan secara bersemuka ataupun atas talian. Kaedah Comel juga memberikan autonomi kepada pelajar, seterusnya membimbing mereka agar lebih bertanggungjawab dalam mengurus proses pembelajaran secara individu dan berkumpulan. Penggunaan peta konsep dalam Comel dijangka dapat membantu pelajar untuk membangunkan struktur pengetahuan mereka yang lebih sistematik. Selain itu, maklum balas adalah merupakan aktiviti penting dalam Comel. Maklum balas daripada pendidik dan rakan sekuliah dapat membantu meningkatkan kefahaman dan membetulkan miskonsepsi. Penggunaan aktiviti mini projek dapat memberi peluang kepada pelajar untuk mengalami pembelajaran secara aktif dan experiential. Ini dijangka dapat meningkatkan kefahaman pelajar, memperbaiki kerangka pengetahuan, seterusnya memudahkan penyimpanan maklumat dalam ingatan jangka panjang. Justru, Comel adalah kerangka pembelajaran bermakna yang berpotensi untuk dilaksanakan. Sekian, terima kasih.